Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, maka pada malam ini sekali lagi kita dikumpulkannya untuk sama-sama menyambung kembali pelajaran kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Sebelum kita pergi kepada mengimbas kembali pelajaran dalam kuliah yang lalu, ingin saya sampaikan beberapa fakta yang menarik tentang haiwan. Yang pertama tentang semut. Kajian menunjukkan semut boleh mengangkat barang yang berat dia 50 kali lebih berat daripada badan dia sendiri. Walaupun dia satu binatang yang halus, tapi dia boleh mengangkat 50 kali beban berat daripada badan dia. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada semut. Yang kedua, kajian tentang lebah. Untuk mendapatkan satu sudu besar madu, seekor lebah tu dia kena hisap lebih kurang 4,000 kuntung bunga. Dia pergi hisap 4,000 kuntung bunga, baru dia boleh hasilkan satu sudu madu. Jadi kita nak ambil zat-zat daripada bunga-bunga ni, tentulah kita tak mampu. Jadi Allah mudahkan dengan cara perantaraannya ialah lebah. Tak payahlah kita nak pergi cari 4,000 kuntung bunga, cukup melalui lebah saja. Yang ketiga, cerita tentang kelawar. Biasanya kelawar kalau dia keluar daripada gua, ikut kajian dia akan membelok ke sebelah kiri. Tak tahu kenapa. Bila keluar dari gua saja biasanya dia akan belok ke sebelah kiri. Jadi kita fahamlah sekarang, apabila kita nak masuk ke dalam gua yang ada kelawar, kita eloklah masuk ikut sebelah kanan gua. Dengan cara itu dia tak bertemu dengan kelawar-kelawar tadi. Fakta yang keempat, ayam jantan. Rupa-rupanya ayam jantan dia tidak boleh berkokok kalau dia tak panjangkan tengkuk dia. Kita cuba kita perhati, bila dia nak berkokok aja dia akan panjangkan tengkuk dia. Seandainya tengkuk dia tidak dipanjangkan, dia tak boleh berkokok. Tak percaya, balik nanti boleh kita try tangkap ayam jantan. Kita pegang tengkuk dia, jangan bagi dia panjang, kita suruh dia berkokok. Dah tentu tak boleh. Dia kena bagi panjang tengkuk dia dulu, baru dia boleh berkokok. Fakta yang kelima, zirafah. Zirafah ini dahlah tengkuk dia panjang, lidah dia pun panjang juga, lebih daripada 20 inci. Lebih daripada 20 inci. Dengan sebab panjangnya lidah zirafah tadi, dia boleh cuci telinga dia menggunakan lidah dia sendiri. Lidah dia tu sampai ke telinga dia. Kita tak boleh. Lidah kita tak sampai ke telinga kita, ya? Tikus. Tikus ni kita tahulah. Gigi tikus ni antara gigi yang paling kuat dan paling tajam, sehingga kan dia boleh mengikis besi. Memang gigi tikus dia boleh kikis besi. Burung belatuk, dalam masa satu saat dia boleh ketuk dengan paruh dia sebanyak 20 kali. Kita bilang satu, maksud dia 20 kali dah. Dia ketuk tu. Dua, dah 40 kali dah. Punya lajunya dia punya ketuk paruh dia tu. Fakta seterusnya, lipas. Seekor lipas, kalau terputus kepala dia, dia masih boleh hidup selama 9 hari. Putih kepala, dia tak mati lagi. Dia mati itu pun sebab dia lapar, tak ada makanan, dia tak boleh nak makan, sebab tu dia mati. Kalau manusia putus kepala matilah. Lipas tak, putus kepala dia masih boleh hidup lagi. Ikan emas. Ikan emas ni dia warna kuning keemasan, oranye. Tapi kalau kita letakkan dia dalam bilik yang gelap, kita biar dia dalam bilik gelap, lama kelamaan warna emas dia tu hilang, akan jadi warna putih. Dan yang akhirnya, seekor siput dikatakan mempunyai 25,000 gigi. Kalau manusia berapa aja? 30 lebih. Kalau siput 25,000 gigi. Punya banyak gigi dia, gigi si siput ni tadi. Begitulah tadi antara beberapa fakta menarik tentang haiwan. Kenapa saya bawa cerita tentang fakta menarik ni? Nak menunjukkan tentang kelebihan ilmu. Dia bila kita dapat ilmu ni kita rasa seronok. Ya? Siapa rajin membaca, rajin mutalaah,
rajin belajar, dia akan dapat banyak pengetahuan yang hebat-hebat. Selama hari ini kita tak perasan pun tentang ayam jantan tadi. Bila kita baca buku, dengar orang ceramah, baru kita perasan. Oh, rupanya ayam jantan bila dia nak berkokok, dia mesti pergi panjang tengkok dia. Kalau tidak, tak boleh. Kita dapat satu ilmu menarik, kita rasa sedap hati. Jadi sebenarnya kalau kita jenis rajin belajar, macam-macam ilmu pengetahuan yang menarik yang masuk dalam diri kita. Macam cerita haiwan-haiwan tadi lah. Jadi pengajarannya, marilah sama-sama kita ni rajin menuntut ilmu supaya dapat macam-macam lagi pengetahuan yang menarik. Kata orang, ilmu ini baja bagi akal. Ilmu ini makanan bagi roh, pengatur bagi nafsu, ubat bagi jiwa, pengawal bagi perasaan. Orang yang tak suka ilmu, yang sangat kurang ilmu, bolehlah kita katakan akal dia tidak berbaja, roh dia tidak ada makanan, nafsu dia tidak ada pengatur, jiwa dia tidak ada ubat, perasaan dia tidak ada berpengawal. Sebab itu orang kurang ilmu biasanya dia jadi tak elok. Orang ada banyak ilmu biasanya jadi elok. Biasanya kadang-kadang ada orang ada ilmu jadi jahat pun ada. Dari situ kita fahamlah tentang kepentingan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kita masih lagi berada dalam bab ilmu. Bab ilmu dalam kitab Ihya ini panjang. Nak cerita tentang ilmu dulu, lebih kurang 288 muka surat. Cerita tentang ilmu saja. Kita sekarang sampai kepada muka surat 70 lebih. Dalam ringkasan kitab Ihya, iaitu kitab bimbingan mukminin, bab ilmu dia bincangkan sepanjang 8 muka surat. Tapi dalam kitab dia yang asal, kitab Ihya, 288 muka surat. Lebih 280 muka surat. Sebab itu, walaupun sudah masuk kali ke-9 kita membincangkan kitab Ihya ini, masih berada dalam bab ilmu lagi. Jadi secara ringkasnya kita imbas kembali, kita pun sedia maklumlah, selalu sudah dibagi tahu, bila datang saja ke majlis ilmu ini, kita akan dimudahkan Allah jalan ke syurga. Yang ni selalu kita sebut dah. Sebab ada dinyatakan dalam kitab Ihya, bila kita datang saja ke majlis ilmu, lebih baik daripada mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Datang saja ke majlis ilmu, para malaikat doakan keampunan untuk kita. Sebab dia suka dengan orang yang datang ke majlis ilmu, dan dia tebarkan sayap dia menaungi kita. Jadi untunglah kita datang ke majlis ilmu, khususnya ilmu agama.